Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya marilah bersama-sama kita membuka majlis forum perdana kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Oleh kerana perkit bersama dengan badan-badan NGO yang lain seperti Pekedah Bukit Bintang dan badan-badan dakwah lain seringkali turun pada tiap kali malam merdeka, dan pada kali ini kita memberikan pendedahan secara visual dan kita akan membincangkan dalam bentuk ilmiah berkaitan dengan masalah yang terjadi di dalam negara kita pada hari ini, iaitu penjajahan budaya barat makin berleluasa. Selamatkan anak-anak bangsa kita. Itu tajuk forum kita. Kita ni sebenarnya dijajah dengan budaya barat yang makin hari makin mengganas, meratah anak-anak kita. Dan apa usaha yang kita mesti buat untuk selamatkan anak-anak bangsa kita? Ini berkaitan juga dengan peranan yang perkit jalankan dalam usaha menyelamatkan anak-anak bangsa kita yang terjebak dengan anasir-anasir yang dirancang oleh barat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada malam ini kita membawa 3 orang tokoh. Jadi saya perkenalkan secara ringkas. Di sebelah kiri saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Farhan Abdullah Al-Hafiz, seorang tokoh pendakwah yang hebat, merupakan bekas missionary Kristian, mantan missionary Kristian, pendakwah Kristian yang pernah memertatkan lebih 200 orang Islam masuk Kristian. Itu peranan dululah. Ini cerita dulu, zaman jahiliah dulu. Dari nampak jahat, itu zaman jahiliah lah. Sayyidina Umar lagi jahat, tapi bila dia masuk Islam jadi khalifah. Dan beliau adalah merupakan masuk Islam pada tahun 1990, tak silap saya, dan merupakan saudara baru kita yang pertama menjadi hafaz Al-Quran dengan dalam masa 2 tahun 8 bulan. Tuan-tuan, kita ni saudara lama, tak hafaz Quran lagi, tapi Ustaz Muhammad Farhan Abdullah Al-Hafiz 2 tahun 8 bulan menjadi hafiz Al-Quran, menyambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir, dan kemudian sekarang tengah mengambil master di UKM, dan merupakan dan balik boleh membuka 2 buah tahfiz Al-Quran, iaitu tahfiz Bestari Serdang dan juga tahfiz di Kota Belud, Sabah. Dan kegigihan beliau bila masuk Islam, walaupun latar belakang bapa beliau adalah merupakan bekas, bapa beliau adalah ketua gereja 15 buah gereja. Tu dia di Sabah. 15 buah gereja, kira hebatlah, kira taraf tu imam daerah mungkin, besar tu taraf dia. Dan alhamdulillah, walaupun nak ditembak oleh ayah dia waktu nak masuk Islam dulu, dengan kegigihan beliau terus menyampaikan dakwah, dan dia telah berjaya mengislamkan 2,000 orang kafir masuk Islam. Tuan-tuan tengok, ini cerita bukan sembarangan orang. 2,000. Kadang-kadang orang jabat agama pun seorang pun dia tak Islamkan lagi, walaupun kerja jabat agama dah bertahun. Ini 2,000 dah Islam, alhamdulillah. Termasuk 200 yang dia murtadkan masuk Islam balik. Tu dia tuan-tuan. Ini kita nak cerita ketokohan orang, bukan calang-calang. Jadi tuan-tuan, kita bertuah pada malam ini kerana bersama dengan tokoh-tokoh. Dan ahli panel, tak apa, ahli panel kita yang kedua, kalau ikut turn giliran Ayahanda Roslan Dahman, sebelah hujung sana, yang handsome tu. Hari ni smart ayah, siap pakai kasut apa semua macam nak pergi keluar negara aja. Itu dah persidangan antarabangsa. Beliau adalah merupakan ini bukan sembarangan orang. Beliau adalah merupakan ketokohan, beliau adalah mempunyai sejarah seperti Sayyidina Umar. Tu dia Sayyidina Umar, faham lah, bapa Samsing Mekah. Dia bukan bapa Samsing Mekah, dia bapa Samsing Kuala Lumpur. Itu zaman jahiliah dulu. Ini kita cerita semua intro ni. Jangan cerita yang baik saja, kita cerita dulu zaman-zaman dulu. Tapi alhamdulillah, ayah Lan sekarang adalah yang glamour, nama glamour beliau adalah Lan Gajah. Lan Gajah, ayahanda Lan Gajah.
Jadi gangster India pun takut angkat tabik bila sebut nama Lan Gajah kat Kuala Lumpur. Ya, beliau adalah pengerusi Pakeda Bukit Bintang. Pengerusi Pakeda Bukit Bintang Kuala Lumpur, satu-satu pakeda yang paling menonjol, ya, di dalam negara ini, yang membela nasib orang Melayu di tengah-tengah pusat lubuk maksiat di Bukit Bintang, dan sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan membina surau, membina hak-hak pembelaan kepada orang Melayu, terutama sekali di lubuk-lubuk maksiat di pusat bandar Kuala Lumpur. Dan Lan Gajah ini dia punya pengikut dia ramai. Kalau dia mari pengikut sekarang tak muat rumah dia. Ramai. Dia ada 6,000 orang. 66 Abalong. Abalong saja 66 orang. Ya, pengikutnya ada 6,000 orang. Semuanya adalah merupakan pengikut setia untuk buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Ayah Lan ni adalah orang yang paling gagah. Bila Ustaz Perkit buat operasi gempur di Kuala Lumpur, Ayah Lan lah antara panglima yang paling ke depan, membawa bala tentera dia untuk menggempur remaja-remaja yang buat maksiat, yang minum arak, yang buat macam-macam di malam mereka. Ini dia Ayahanda Roslan Dahman, ya. Dan tidak asing lagi tokoh yang selalu kita tengok di kaca TV, yang selalu kita lihat di dalam media-media, di surat khabar, di dalam majalah-majalah. Kita dengar suara-suara beliau di televisyen, di radio. Ya, pasang radio FM pun dengar suara. Tadi pasang FM Nasional Pahang pun dengar suara Datuk. Jadi Datuk memang tak asing lagi. Jadi siapa tak kenal dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah, pakar motivasi negara, maknanya dia ada masalah lah tu. Maknanya kena berubat segeralah. Ya, sebab nama yang dah terkenal begini, tuan-tuan lebih faham, tuan-tuan lebih arif. Merupakan pengasas pada asset training tu. Asset training. Dan juga saya pun pernah pergi ke camp Datuk di Broga, cantik kawasan training camp di sana. Dan Datuk adalah merupakan orang yang terlibat secara pengalaman yang cukup banyak dalam training manusia, ya, dalam training human resources, training bina manusia, ya, bina manusia. Nak bagi petua remaja cemerlang, nak bagi petua ibu bapa, keluarga bahagia, keluarga cemerlang, nak bina masyarakat cemerlang. Datuk adalah orang yang pakar dalam bahagian ini. Jadi sebab itu tuan-tuan, ketiga-tiga tokoh yang ada di hadapan saudara ini adalah tokoh yang kalau tuan-tuan tak dengar betul-betul, tak teliti betul-betul, tak ikut betul-betul program malam ni, sebenarnya tuan-tuan adalah rugi yang amat sangat. Dan tuan-tuan sebenarnya berada dalam majlis yang Nabi sebut taman-taman syurga. Barang siapa yang inginkan masuk taman syurga di akhirat nanti, maka selalulah dia berada di majlis-majlis taman syurga dunia. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga dunia itu? Itulah dia majlis-majlis ilmu, majlis-majlis membincangkan isu-isu berkaitan dengan umat Islam, berkaitan dengan agama kita, ya. Jadi kita terus kepada point. Kita akan buat 2 pusingan sahaja. Satu pusingan 15 minit, pusingan yang kedua 10 minit. Maknanya 2 soalan pada setiap ahli panel. InsyaAllah kita akan cuba habiskan sebelum pukul 11. Kerana lepas pukul 11 kan kita ada agenda-agenda lain lagi. Untuk makluman tuan-tuan, malam ni kita tumbang 2 ekor kambing. Ya, ada saudara-saudara kita ni akikah apa semua, untuk kita sempurnakan pada malam ni tuan-tuan. Jadi sebelum balik kena sempurnakan dulu kari kambing yang baru saja masak. Satu kuali tu tadi, satu periuk besar tadi, dan kita nak sempurnakan juga banyak. Durian pun satu van penuh saya bawa tadi, dia Sungai Lui punya durian tu. Rambutan dan bagai-bagai lagi. Jadi tuan-tuan, datang bukan hanya mengisi ilmu di dada, tapi juga akan mengisi makanan di perut untuk memenuhi selera kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya fokus kepada Ustaz Farhan Abdullah Al-Hafiz, merupakan panel kita yang pertama. Jadi soalan saya kepada Ustaz, ya. Jadi kalau kita lihat pada tajuk ini, penjajahan budaya barat makin berleluasa, ya. Selamatkan anak-anak bangsa kita. Jadi apakah makna penjajahan yang dimaksudkan dengan penjajahan budaya barat makin berleluasa? Adakah kita ni dijajah lagi? Ya, kita seringkali tiap-tiap tahun menyambut hari kemerdekaan, kita merdeka. Tapi adakah kita masih dijajah lagi? Ini persoalan dia. Melalui pengalaman Ustaz, apakah strategi Yahudi dan Nasara memusnahkan akhlak dan akidah anak-anak bangsa kita?
Jadi Al-Fadhil Ustaz dia pakar dalam bab strategi Kristian, strategi missionary. Bagaimana dia nak jajah, nak rosakkan anak-anak umat Islam, khususnya bangsa Melayu di dalam negara kita. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan ahli panel forum kita untuk mengupas soalan yang dikemukakan. Tafadhal masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada yang berbahagia Tuan Pengurus Majlis, Ustaz Masjid selaku Pengurusi Perkit, rakan ahli panel yang berbahagia Datuk dan Ayahanda, ahli panel kita, ahli perakan ahli panel, dan penghormat serta seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila memperkatakan tentang soalan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Maslidi tadi berkenaan dengan penjajahan. Adik, apabila menyebut tentang penjajahan, yang mengiringinya ialah kemerdekaan itu. Jadi kita ni sekejap lagi, dalam beberapa minggu lagi kita akan menyambut, lebih kurang sebulan nak menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-50. Jadi apabila menyatakan tentang kemerdekaan ni, saya pun membuka kamus, buka kamus Al-Marbawi, buka kamus Arab. Jadi sejumpa perkataan dalam bab merdeka ni disebut dalam bahasa Arab kalimah al-hurriyah. Jadi apabila menyebut tentang kalimah al-hurriyah, definisi dia terbagi kepada dua. Satu, kemerdekaan, kalimah bahasa Arab al-hurriyah ni maknanya terlepas ataupun bebas. Manakala dari segi bahasa, dari segi istilah pula ialah kemerdekaan itu ialah sesebuah negara yang di dalamnya ada rakyat yang duduk dalam negara itu terlepas daripada belenggu penjajahan. Jadi kalau kita kembali kepada zaman cengkaman penjajah ni, Datuk lebih arif lah pasal Datuk kira golongan veteran, ya. Sebab tu kalau kita lihat di zaman penjajahan dulu, negara kita menghadapi 3 dimensi penjajahan dan telah merasai keperitan. Mereka yang sebelum merdeka merasakan era mereka yang terlibat dalam zaman tu betapa peritnya penjajahan. Kita jajah dengan Portugis, Belanda, Inggeris, ya, dengan 3 dimensi. Kemudian mereka pula memperkenalkan di samping menjajah dengan mengambil alasannya mengambil rempah ratus dalam negara kita, tapi pada hakikatnya pada masa yang sama kalau kita tengok pada penjajahan zaman Portugis, bersama dengan mereka Datuk ialah Alfonso de Albuquerque, bersama dengan mereka ialah Christopher Columbus. Saya ceritakan bagaimana mereka menjajah dalam buku saya ni. Dengan mereka ini membawa padri-padri daripada Vatican City untuk bersama dengan armada-armada kapal untuk menyebarkan pahaman agama di Kepulauan Tanah Melayu di zaman itu. Oleh sebab tu kita tengok kesan sejarah, ya. Di Melaka adanya Kota Alfa Musa. Ini di antara kesan dia. Kemudian kita lihat selepas itu pula mereka ini membawa 3 wadah perjuangan, iaitu sistem 3J, iaitu Gospel, Gold and Glory. Ada apa maksud Gospel? Ini dalam bahasa Portugis. Gospel ni maknanya aku datang, ya, aku datang. Kemudian gold ni ialah emas. Jadi emas ni adalah lambang kemenangan, kejayaan. Dan glory ialah aku meneluki. Jadi sistem 3G ini telah berjaya mereka letakkan dalam negara kita. Jadi kita lihat kejayaan mereka. Sehingga kan apabila penjajah-penjajah ini datang ke negara kita sehingga berganti, akhir sekali penjajah orang Inggeris datang. Sehingga ditinggalkan perlembagaan ini yang disebut sebagai Suruhanjaya Red. Ditambah lagi dengan sistem ini menjadi perlembagaan yang ada dalam negara kita. Oleh sebab itu apa yang saya nak fokuskan ialah penjajah dah tak ada hari ini. Negara kita dah merdeka, alhamdulillah. Kita terlepas daripada belenggu penjajahan. Tapi timbul persoalan, adakah kita ini merdeka dari segi hakikat, dari segi pandangan Islam? Itu yang saya nak fokuskan di situ. Oleh sebab itu penjajah dah tak ada dah. Negara kita pun diperintah oleh bangsa kita sendiri. Maknanya kita dah bebas daripada belenggu penjajahan. Tetapi kita kena ingat apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Dan mereka agak susah nak datang balik ke negara kita. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh penjajah ialah perlembagaan ini. Suruhanjaya ini, Suruhanjaya Red,
load rate ini masih ada di negara kita hari ini, yang menyebabkan agak susah kita nak laksanakan undang-undang Islam. Oleh sebab itulah, dengan sistem, berbagai sistem mereka buat. Saya tulis dalam buku ni tentang 10 resolusi. Vatican City di Rome, di Itali, mereka bermesyuarat. Padri-padri di Vatican City, daripada mazhab Roman Katolik, daripada Protestan, daripada Anglikan, daripada Metodis, daripada mazhab Ortodok, berbagai mereka berhimpun dan mengetengahkan 10 resolusi untuk melemahkan umat Islam sedunia. Oleh sebab itu saya sebut dalam buku. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam buku yang saya tulis ni, iaitu tajuk dia adalah Kristianisasi dan Ganjil Murtad di Malaysia, yang saya lancarkan dari Rio Hakim baru-baru ni. Pertama sekali ialah melenyapkan pahaman ketuhanan di dada-dada umat Islam. Dan ini dah berjaya. Melenyapkan kepahaman ketuhanan di dada-dada khasnya generasi umat Islam, muda-mudi Islam hari ini yang leka dan lalai. Yang kedua, memalingkan mereka daripada ajaran Al-Quran. Oleh sebab hari ini berapa ramai di kalangan segelintir umat Islam yang khatam Al-Quran 30 juzuk setiap minggu, setiap bulan. Susah kita nak cari. Melainkan orang itu sedar dan orang itu terlibat dalam bidang pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, meracuni pemikiran umat Islam dengan pahaman sekularisme, kapitalisme dan juga komunisme. Ini pun dah berjaya. Yang keempat, memperkenalkan sistem ekonomi riba. Di negara-negara Islam tak terkecuali daripada sistem riba ni kalau tidak berhati-hati. Kemudian yang keenam, membuka. Yang kelima ialah memperkenalkan pil-pil perancang keluarga. Mereka nak hadkan kelahiran di negara-negara umat Islam. Sebab itu diperkenalkan pil perancang keluarga ini. Kemudian yang keenam, membuka hubungan antara penganut agama Islam dan Kristian. Ini pun dah ada dalam negara kita hari ini. Apa yang disebut sebagai pahaman pluralisme. Pahaman pluralisme ini adalah bahaya. Baru-baru ni kita ada program. Pada tahun lepas ada program dengan saya bersama Datuk Mufti Negeri Perak. Ya. Dan juga Datuk Hassan Din, bekas pegawai Istana Negara. Kita sepakat menyatakan pahaman pluralisme ini bahaya melanda kepada segelintir umat Islam negara kita. Apa maksud pahaman pluralisme? Muslim-muslimat sekalian, pahaman pluralisme ini ialah menyamakan agama lain dengan agama Islam itu sama sahaja. Islam sama dengan Kristian, Islam sama dengan agama Buddha, Islam sama dengan agama Hindu. Oleh sebab itulah, kadang-kadang ada segelintir umat Islam, bila perayaan Islam, bila perayaan kita hari raya, kebetulan sama dengan perayaan Cina, maka orang sebut kongsi raya. Bila kebetulan sama dengan perayaan Depa Bali, maka orang sebut Depa Raya. Saya bersama kata, Mufti Negeri Perak kata, kalau percakapan itu disebabkan kejahilan dia, moga Allah SWT ampunkan tu. Tapi kalau saja nak dipermain-mainkan, nak disamakan, takut tergelincir akidah. Nah, kemudian yang ketujuh, yang ke-8, merosakkan sistem. Yang ketujuh, mewujudkan kebebasan beragama di negara umat Islam. Ini dia. Yang ke-8, memperkenalkan sistem. Yang ke-8, merosakkan sistem perkahwinan itu sendiri. Dia melalui pergaulan bebas dan sebagainya. Nah, yang ke-9, perkenalkan senjata moden peperangan. Ini pun berlaku. Ya, negara-negara umat Islam diberikan kapal yang zaman Amerika lawan dengan Vietnam, penjajahan di Vietnam kira-kira 30-40 tahun yang lepas. Jadi diberi kepada negara umat Islam ni senjata-senjata yang dah lapuk. Supply kepada negara-negara umat Islam. Jadi kita tidak mempunyai senjata yang canggih. Ya. Yang ke-10, yang akhir sekali, memperkenalkan sistem pendidikan barat. Dan minta maaf Datuk, mungkin Datuk boleh ulas benda tu. Dan saya nak tambah sikit lagi Ustaz. Ini adalah keputusan mesyuarat di Vatican City di Rome di Itali tentang 10 resolusi Vatican. Bagaimana nak masuk ke negara-negara Islam, khasnya negara-negara umat Islam yang terpencil. Apabila diketengahkan 10 resolusi ini, mereka tak boleh berjaya menembusi Malaysia. Yang mana Malaysia dalam sebelah ASEAN adalah pintu keempat serangan permission. Jadi kita membuat kesimpulan dengan sistem 5S. Ini Ustaz mesti selalu sebut. Sistem 5S ini sungguh berjaya, khasnya generasi muda-mudi Islam hari ini. Pertama sekali, apa yang disebut sebagai sport, sukan. Mereka masuk melalui sukan dengan tidak menutup aurat dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah dengan melalui song, nyanyi-nyanyian. Oleh sebab itu, saya sendiri di zaman jahiliah dulu, dalam choir negeri, saya adalah pemain bass dan gitar utama. Nazri Raihan itulah penyanyi utama dalam kumpulan kami dulu. Dan di antara teknik kami nak bawa mereka kepada Kristian dulu ialah bawa mereka dalam pista nyanyian. Ini adalah sistem yang kami bawa. Kami bergerak ke pendalaman, bergerak ke kampung-kampung, ke daerah-daerah. Kita bergerak dengan cara ikut keadaan tempat. Kalau bergerak kepada orang awam, ada cara tersendiri.
Kalau bergerak di bandar ada cara sini. Kalau bergerak di universiti, minta maaf Datuk, Universiti Pertanian, UPM tu juga kita masuk di zaman tu Datuk. Oleh sebab tu kita ada skill, kita diajar bagaimana. Dan di antara cara tikal yang paling baik ialah guna kebendaan. Mula dengan duit, berkenalan. Bila berkenalan, bawa pergi makan KFC, McDonald. Lepas tu, ikram dia di si kebendaan. Lepas tu, bawa dia pula berkenalan dengan sister-sister yang cantik-cantik. Lepas tu pula, bawa mereka dalam pesta yang seronok. Ini adalah sistem, ini adalah cara. Kami tak pernah cakap dulu, anak-anak orang Islam masuk agama Kristian. Agama kami bagus. Tak. Pertama sekali kami umpan dengan benda. Kemudian kita umpan dia dengan jarat percintaan. Ini banyak kes berlaku. Jarat percintaan. Segelintir di kalangan pastor tu pura-pura nak masuk Islam. Bila dah dapat, mana habis ditinggalkan macam tu saya. Ini sistem kami dulu. Kemudian, yang ketiga ialah seks bebas. Ini pun di antara teknik mereka. Mulai pergaulan bebas. Lahirnya anak-anak luar nikah. Oleh sebab tu, satu ketika dulu saya ceramah di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di bawah Kementerian Datuk Seri Abdul Jalil. 80% yang melahirkan orang nikah adalah anak-anak segelintir anak orang Islam. Jadi beban kepada kerajaan. Kemudian yang keempat ialah spirit, yang ni dadah. Jadi kita tengok Sabni sendiri ceramah, dia mengendalikan pemadam di Terengganu beberapa tahun, pengalaman 15 tahun merawat mereka yang terlibat dengan dadah. Segelintir juga anak-anak orang Islam kita sendiri. Dan akhir sekali bila dah keempat-empat benda ni ada, diperkenalkan, akhir sekali dia bagi penyudah iaitu stroke. Oleh sebab tu bila dah jam otak ni, dia bagi sport dah lalai. Bukan sukan kata tak bagus. Rasulullah pun galakkan riadah. Kemudian dia bagi pula seks bebas, dia bagi song, kemudian dia bagi dada. Last kali penyudah dia adalah stroke. Bila stroke tak boleh fungsi. Bila dia tak berfungsi otak ni tuan-tuan, adakah orang yang macam ni kita boleh harap untuk mempertahankan Malaysia ini? Seperti mana anak-anak gulungan Fatah dan anak-anak gulungan Hamas yang ada di Palestin, umur 9 tahun hingga 15 tahun, berdepan dengan kereta perisai kebal Israel yang sedia memuntahkan ratusan peluru. Tetapi mereka menggunakan lastik, menggunakan batu untuk dihumban. Jadi kalau konteks dalam keadaan belia-belia umat Islam segelintir Islam hari ini yang terlibat dalam kes-kes macam ni, adakah kita boleh gunakan tenaga mereka untuk pertahankan negara, agama dan bangsa yang ada dalam negara kita? Jadi inilah di antara sistem-sistem yang mereka guna untuk melemahkan umat Islam, khasnya generasi muda-mudi Islam. Jadi apabila terjerat mulai percintaan, terjerat dengan kekasih, terjerat dengan benda, terjerat dengan perkenalan yang tidak berhati-hati dan sebagainya, akhirnya membawa kepada menggadai maruah agama dan membawa kepada kemurtadan, na'udzubillah min dzalik. Jadi harus setakat tu raun yang pertama Ustaz Mazdi. Kalau Ustaz Mazdi ni dia very straight dari segi masa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan masuk raun yang kedua. Jangan ke mana-mana insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kalau dilihat pada apa yang telah diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Farhan tadi, memang hebat. Bahawa sebenarnya kita sekarang ini berada dalam situasi penjajahan yang amat dahsyat sebenarnya. Penjajahan dalam bentuk senyap, tapi dia berjalan. Bukan dalam bentuk konvensional, dalam bentuk luaran yang kita nampak. Sebagaimana penjajahan berlaku di Iraq dan sebagainya. Mak ayah dia didik. Kita dah merdeka. Mak ayah dia didik dengan budaya agama, budaya Melayu kita yang tertib, yang beradat. Jadi saya minta ayah beri pandangan beliau tentang masalah anak-anak kita masa kini. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis, Ustaz Masjid, ahli-ahli panel kita itu Datuk Dr. Fadilah Khamsan, Ustaz Farhan. Susah nak sebut nama-nama ni, berat sikit. Sebab Telur nak cakap macam Datuk dia cakap Telur Kuala Lumpur, faham? Saya cakap Telur Utara. Lidah tu, minta maaf lah kalau saya tersilap cakap kepada semua. Seperti mana Ustaz tanya soalan tadi, memang kalau kita mungkin semua orang tahu soalan-soalan tu. Memang kebanyakan orang yang datang daripada luar kota, maksud saya daripada kampung, datang ke Kuala Lumpur mencari rezeki untuk hidup seharian ataupun buat selama-lamanya. Memang waktu di kampung, mereka macam duduk di ala kampung. Bila mereka mendapat sesuatu kerja di bandar seperti di Kuala Lumpur lah, di mana-mana saja di Kuala Lumpur ni,
Mereka datang mungkin mula-mula tu mereka memang orang alim, sealim-alimnya. Begitu juga orang perempuan. Dia pakai tudung, cantik, bergaya. Dia tak bergaya pun dia pakai tudung kadang-kadang. Dia buat jahat pun dia pakai tudung juga. Kadang-kadang dia buang tudung. Itu biasalah. Bila datang Kuala Lumpur ni dia bekerja lama-lama. Dia macam biasa. Dia tak terpengaruh dalam hal-hal tertentu. Dia berkawan, dapat kawan. Walaupun dia jauh pada ibu bapa. Tapi sebelum dia mai ke bandar, ke Kuala Lumpur ke mana saja, mak bapak dia pesan. Dia kata, hang pergi Kuala Lumpur, buat elok-elok. Jangan lupa sembahyang. Ingat, aku pesan, aku dah tua. Jangan malukan ibu bapa. Itu pesanan memang setiap bapa akan bagi kepada anak. Mula-mula tu, anak-anak ni ikut. Dia datang ke Kuala Lumpur, ikut. Pelan-pelan. Dia berjampaklah kawan macam Ustaz Farham cakap tu. Dia berkenalan. Dia ajak pergi minum-minum. Mula-mula dia bercinta birthday, beli present, beli cincin. Macam-macam dia belilah. Apa yang termampu. Kadang-kadang kita ni bukan kata perempuan, lelaki pun kata tua pun kadang ni terpengaruh juga dengan jana-jana yang lawa-lawa. Jangan kita salahkan orang muda saja. Patutnya kita kena salah diri sendiri juga. Macam saya pun kadang-kadang tengok awet lawa cun-cun. Ingat nak kahwin lagi seorang. Tapi minta maaf dah tu takut. Dekat luar macam gangster orang kata memang betul. Balik kat rumah takut bini. Bukan takut, tak hormat sebenarnya. Sebab takut tu another story. Kita patut contoh Ustaz Masjid. Dia tak takut bini. Dia nikah dua. Kita patut membelajar kena banyak ala kahwin ni. Balik pada kisah tu. Jadi di Kuala Lumpur ni cabaran banyak kuat untuk orang perempuan. Maksudnya orang perempuan, orang lelaki. Dia ikut sampai ke tahap yang kita rasa kecewa. Apa terjadi pada bangsa-bangsa Melayu kita di Kuala Lumpur. Seperti Ustaz Farhan cakap. Macam kisah macam Bukit Bintang lah. Bukit Bintang, saya duduk dalam Bintang lah. Memimpin Bukit Bintang ni, kebanyakan yang rosak ni orang Melayu, kita orang perempuan. Orang perempuan lah yang paling banyak rosak. Dan orang lelaki pun banyak rosak di Bukit Bintang. Dia bermulanya daripada Bukit Bintang dan berakhirnya di Bukit Bintang. Contoh-contoh yang saya boleh bagi tahu lah. Kisahnya perempuan bercinta-cinta sampai sanggup jadi pelacur kerana boyfriend nak bagi duit. Lepas tu dia ikut skinhead lah, dia ikut punk lah, macam-macam. Jadi kami cuba buat yang terbaik lah untuk orang Melayu kita bersama Perkit, memberentas benda-benda ni sampai sekarang. Tapi lagi kita berentas lagi banyak jadi. Dia tak tahu cara macam mana lah kita nak buat. Tapi walhal cubalah saya upaya untuk buat yang terbaik. Bukit Bintang ni, kalau ayah bercerita tiap-tiap malam ada masalah. Masalah bini orang, kena jual, masalah janda, masalah bergaduh, masalah perempuan. Diambil oleh pihak Cina, pihak ini. Kadang-kadang kita masa kena berjuang untuk mempertahankan hak orang Melayu ni lebih dahsyat segala-galanya. Macam kita berhadapi dengan Cina, gangster Cina. Gangster Cina ni dalam sejarah hidup kita boleh lagi berbincang. Sebab Cina ni mungkin dia takut apa yang terjadi pada 13 Mei. Tapi India ni dia tak sedar apa terjadi di Kampung Medan. Mungkin mengikut laporan tertentu daripada SB, mungkin kita akan ada satu pergaduhan besar dengan India. Tapi di Bukit Bintang ni banyak masalah perempuan Melayu yang jadi pelacur. Walau kita selalu report polis macam-macam. Yang kisah yang saya rasa gerun sikit, Ustaz nak cerita sikit lah di Bukit Bintang, pengalaman saya, minta maaf lah Ustaz. Kisah Aloha. Ya, Aloha. Satu tempat untuk orang Melayu enjoy. Dan tempat tu tak ada lesen. Kebanyakan berlaku benda-benda tak elok di dalam disko tu, seperti syabu, sosial yang mengakibatkan seks. Dan kami pernah membuat laporan kepada pihak polis dan kepada pejabat agama tiada layanan. Sampai ke suatu tahap saya buat report terus dengan Ketua Polis Negara dan diarahkan di 4 bahagian Bukit Aman turun untuk membasmi tempat tu. Dan saya rasa kecewa di situlah pusat dia. Kebanyakan yang jadi barua Cina ni orang Melayu. Dan apa agaknya petua-petua Datuk nak bagi pada malam ini kepada anak-anak remaja kita ni, terutama anak-anak saya pun ramai, anak-anak ayah pun ramai, ya? Beri panduan-panduan. Petua-petua remaja nak bina jati diri agar kita tidak rebah bila kita berhadapan dengan pengaruh-pengaruh di sekitaran kita, ya. Jadi silakan Datuk. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa alihi washabbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih Ustaz Mas Rizie selaku pengacara forum, sahabat-sahabat ahli panel, Ustaz Farhan, Ayah Handalan, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, saudara-saudari yang Allah telah panggil, kata Ustaz tadi, masuk ke dalam taman-taman syurga. Ya, dan bukan sebarang orang ni. Dalam puluh ribu, mungkin juta orang di sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Inilah yang Allah permudahkan untuk masuk ke dalam taman syurga. Mesti ada sebab. Ya, mesti ada sebab. Ya, sebab sesuatu perkara yang berlaku itu bukan secara kebetulan. Ya, Allah dah rancang dengan sebab-sebab yang paling cantik. Setiap qada dan qadar yang Allah berikan pada hambanya pasti untuk kebaikan hambanya. Baik, menyentuh soalan pertama, kenapa remaja kita mudah rebah? Kenapa remaja kita, Ayah Lan pun sebut tadi itu bukan remaja je, yang remaja purba pun boleh rebah. Remaja antik silap-silap nampak janda cun, ya Allah, janda cun. Betul tu. Nasib baiklah. Ya. Saya pernah duduk dengan seorang ulama besar, tak sebut namanya, ya, imam besar. Dia pakai serban besar. Ini serban kecil ni, ini tak ada kayaknya, serban besar. So dia kata, apa yang ustaz paling takut ustaz? Saya tanya dia. Dia pandang saya seminit, 2 minit, tak jawab. 3 minit, 4 minit pun jawab. Saya paling takut kalau Allah bagi peluang saya buat jahat. Ini ulama besar serban besar ya. Ulama besar serban besar, dia kata, saya paling takut Allah bagi saya peluang buat jahat. Artinya, dia tak kisah siapa. Ya, Ustaz Mas Rizie ke, Ustaz Farhan ke, saya baru nak start. Pak Ayah lah memang bekas something. Jadi, memang kita mudah rebah. Jangan sombong. Jangan sombong. Jadi bila Nabi SAW menyebut, barang siapa ada seberat habuk dalam hatinya sombong, tak cium bau syurga. Sebab orang sombong ni mudah rebah. Jadi, kenapa orang kita mudah rebah? Mungkin sebab sombong lah tadi. Sombong pada apa? Sombong pada Allah. And then sombong pada mak bapak. Sombong pada orang tua. Sombong pada Allah, tak ikut perintah Allah. Kurang ajar dengan Allah. Jadi kalau kurang ajar dengan Allah, dengan manusia kita tak heran langsung. Bak kata orang tua-tua, kalau nak tuai padi, wajib tanam padi. Tapi kalau nak tuai lalang, tak perlu tanam lalang. Artinya, kalau nak anak kita baik, remaja baik, kena usaha. Ya, dengan doanya, dengan didiknya, dengan nasihatnya, dengan rotannya, dengan ajarnya, macam-macam. Tapi kalau nak anak kita jahat, tak payah buat apa. Tak. Kadang-kadang kita bersemangat, kadang tak bersemangat. Ya, ini dia sifat insaniah yang turun naik imannya, ya, bagaikan air surut pasang. Kedua, sifat-sifat malaikat. Dalam diri remaja, dalam diri orang tua ni ada sifat malaikat yang sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Tapi sebenarnya orang perempuan ni, orang sebenarnya mudah-mudah remaja perempuan ni mudah terpedaya sebab mereka mudah patuh. Mudah patuh. Ya, sebab termakan budi je terus ikut patuh sebab ada sifat malaikat yang salah tempat. Orang perempuan penat macam mana pun. Kalau suaminya penat ni, tapi suami bisik, yang kopi jantan satu yang, abang kurang jantan lah yang. Buat tak kopi agak penat ni? Buat, sebab ada sebab malaikat. Tapi orang yang tak apa-apa perempuan ni, walaupun tak penat, kalau isteri minta tolong, belum pasti. Bang, sampah penuh tu bang, sampah penuh sangat, boleh tolong tak bang? Ada tak suami kata, mana sampah? Ataupun, yalah. Yang mana satu? Suami awak. Yang mana? Yalah. Kurang sifat malaikat, nampak? Kurang sifat malaikat. Malaikat min sami'na wa ata'na. Anak perempuan kan anak lelaki yang mudah disuruh, yang mudah ialah dididik. Bak kata ulama-ulama silam, anak perempuan, remaja perempuan mudah dididik, susah nak jaga. Anak lelaki mudah dijaga, susah nak didik. Itu memang fitrah. Now, persoalannya, bagaimana kita nak menangani supaya anak-anak remaja tak mudah rebah? Itu sebabnya, ya, mak bapak kena peka, anak-anak kena peka. Bahawa kita ada sifat insaniah, ada sifat malaikat. Rupanya dalam diri kita ada sifat haiwan. Inilah dia. Orang yang macam binatang, maaf kadang inilah ayam jantan nampak ayam betina dikejar. Inilah dia. Yang nampak perempuan terus rogol, pelacur, ni semua sifat haiwan. Janganlah yang incest ke sumbang maram tu saya tak nak sebut, geli, ya, jijik dan gerun. Sifat haiwan. Dalam diri kita juga ada sifat setan. Yang Nabi kata setan berjalan dalam diri kita ni mengikut saluran darah. Mujur kita ada puasa sebulan sekali.
Tapi kadang puasa sebulan sekali pun gagal mentarbiahkan, ya, melawan tarbiah setan selama 11 bulan. Sebenarnya dalam puasa pun masih jahat. Puasa tak sembahyang ustaz. Puasa masih mengumpat. Puasa masih menipu. Puasa masih ambil rasuah. Jadi macam mana? Ini dia. Ni yang mata kepala saya orang tua ini biasa nampak. So ada sifat yang keempat tadi, sifat setan. Setannya apa? Yang baik itu buruk, yang buruk itu baik, setan. So be careful. Nasib baik, ini dia. Nasib baik dalam diri remaja dan orang tua ini ada semangat sifat Allah. Semangat sifat Allah ni ada dalam diri kita. Contoh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Rahman, Ya Rahim. Awak dan saya, kita pengasih, kita penyayang. Tengok orang bernama Ustaz Mazriddin ni, ya. Dia ada keluarga dia kau nak jaga pun. Kenapa sibuk nak ambil anak-anak orang sampai 70 orang ni? Ni apa punya cerita ni? Sanggup ambil anak orang 70 orang? Ya, maaf ya. Anak bukan anak biasa, anak luar biasa, anak istimewa, anak hebat. Hebat kanan dan kiri. Jadi ini tanda-tanda tuan-puan, kita ada kasih sayang Allah sebenarnya. Kita ada semangat sebab Allah. Allah Maha Pengampun. Kita sepatutnya kita sepatutnya pemaaf. Itu sebabnya, itu cuma kita kena faham. Baik. Kita terus pergilah kepada apa kita nak buat lagi untuk memastikan remaja kita tidak rebah. So saya nak sederhanakan 7 perkara saja dalam masa yang singkat ni. Pertama, orang Melayu Islam yang unggul, dia kenal dirinya dengan mendalam. Oleh kerana orang tak kenal diri, dia mudah rebah. Tak kenal diri siapa dia. Kita ni hebat. Kita ni orang Melayu Islam ini berdiri sama tinggi dengan orang putih sebenarnya kalau mau. Kita dah buktikan di tahap global. Kita sama hebat, tapi kita tak sedar diri. Kita tak kenal diri. Ramai orang kita tak kenal diri bahawa kita khalifah, kita ibadur rahman, kita da'i. Dan manusia ini, kena ingat, manusia ini sebenarnya lebih hebat dari malaikat. Kita lebih hebat dari malaikat, tapi boleh jadi lebih hina dari binatang. We are better than the angels. Itu sebenarnya kita disuruh jadi khalifah, bukannya malaikat. Malaikat baik sebab tak ada nafsu. Jadi dalam kita yang ada nafsu ini, kalau dapat mengekang nafsu masih jadi baik, insya-Allah kita jauh lebih hebat dari malaikat. Itu persoalan tak kenal diri. Ya, bila saya tanya remaja-remaja tingkatan 4-5, apa matlamat awak? Tak jelas. Tanya remaja Cina tingkatan 3-4-5, 90% nyata jelas apa dia nak buat. Dia dah jelas dah. Remaja Melayu tingkatan 4, tingkatan 5 masih kabur. Ke mana dia nak pergi? Tak kenal dirinya. Tak kenal minatnya, tak kenal bakatnya. Tapi ingat, tuan-tuan dan puan-puan, mak bapak kena ingat. Ni saya akan bincang kenderaan kedua nanti. Apa peranan mak bapak ya untuk membantu anak mengenal diri. Yang keduanya, ya, kita sebenarnya punca kita rebah sebab hati kita tak bersih. Hati kotor, punca segala maksiat, segala masalah. Saya buat kajian demi kajian, akhirnya saya dapat satu rumusan lah. Rupanya hati kita ni, saya ikut pinjam Nabi punya hadis ya. Ya, hati kita ni sebenarnya satu besi berani yang sangat kuat. Hati bersih, tarik sehat, kata Nabi. Hati kotor, tarik penyakit. Kan Nabi dah kata, dalam diri kamu ada seketul daging. Kalau seketul daging itu bersih, sehat satu badan. Jadi hati bersih, menarik sehat. Hati kotor, menarik sakit. Sehat tu apa? Sehat hatinya, sehat badannya, sehat mindanya, sehat imannya. Jadi kalau sehat iman, mana boleh remaja kita rebah? Sebab hati kotor, lemah imannya, mudah rebah. Itu sebenarnya senjatanya, bukan yang lain. Ya, so hati bersih tarik sehat, hati kotor tarik penyakit. Hati bersih tarik rezeki, hati kotor tarik bencana. Ada hadis-hadis sahih banyak. Ya, hati bersih menarik berbagai-bagai rezeki. Hati bersih tarik sayang, hati kotor tarik benci. Yang saya paling takut, hati bersih tarik petunjuk dari Allah, digelar hidayah. Hati kotor tarik petunjuk dari setan, digelar da'ayah. Ini sebabnya ramai remaja kita yang hatinya tak bersih, mudah rebah. Baik, mak bapak fikir, anak-anak fikir. Apa proses nak cuci hati? Malam ni kita buat. Jangan cakap. Orang yang nak cuci hati setiap malam selepas solat Isyak, tolong jangan lupa solat taubat. Jangan tidur sebelum solat taubat. Kata Nabi, orang yang bijaksana, orang yang segera taubat selepas buat dosa. Dan tuan-puan dan saya banyak dosa tiap-tiap hari. So malam ni, tuan-puan dan saya, jangan tidur sebelum solat. Macam mana kita boleh tidur nyenyak dengan dosa banyak dan mungkin mati besok? Kita mungkin mati besok, please. Jangan sombong.
anda dan saya mungkin mati besok. Orang tua macam saya ataupun ayah Lan mungkin mati besok. Tapi orang muda mungkin mati lebih dulu. Baby pun mati tau. Ya, so malam ni solat taubat, lepas tu istighfar 70 kali. Nabi yang maksum pun istighfar 70 kali untuk cuci hati. And then solat hajat, istikharah. Dan tolong malam ni juga anda dan saya jangan tidur sebelum solat witir. 4 mazhab suruh solat witir tetap malam. Tuan-puan macam mana? Ikut survey saya satu Malaysia, orang Islam di Malaysia, orang Melayu khususnya 1-2% saja yang sembahyang witir tetap malam di luar Ramadan. Ni mazhab mana ni? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, Hanafi, semua mazhab Nabi suruh solat witir tetap malam. Cek. Jangan mengangguk, jangan geleng. Siapa yang solat witir malam tadi? Diam aja, diam. Jangan nanti je. Malam tadi. So tak apa. Malam tadi terlupa tak apa. Malam ni malam ni. Selepas solat taubat, istighfar, solat hajat, kita witir. And then sebelum tidur pagar diri. Fatihah 3 kul. Embuh tapak tangan, sapu suhu tubuh, kecabdi tapak kaki dan anu. Anu jangan disentuh. Anu kalau tak faham memang takkan nak ditunjukkan apa itu anu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Bagi bayangan juga. Anu tu burung dan sarang burung. Kalau tak faham juga aku tak tahulah nak cakap macam mana. Faham tak Okey. Cukuplah tu. So sikit lagi. So hati yang kotor akan menarik semua bencana setan dekat dengan orang hati kotor. Maka budaya barat ke budaya apa pun tak susah untuk melinap dalam hati kita. Dengan sedikit godaan dah, kadang-kadang orang tak tarik pun kita tertarik sendiri. Ya. Dan satu lagi perkara, ya, kita orang Melayu kita ni, tuan-tuan remaja, dia pendek kata yang keempat, ya, yang ketiga lah, ya. Dia tidak mempunyai, saya nak tolak terus yang ke akhir, ya. Yang paling mudah. Yang paling mudah ialah yang terakhir. Melayu ni dia tak ada mentality survival. Mentality survival ni tidak ada. Orang Cina ada mentality survival, satu dunia dia campak boleh hidup. Ya, orang India campak satu dunia boleh hidup. Orang Indonesia campak ke mana boleh hidup. Orang Melayu campak di Amerika jadi cemerlang. Campak di England jadi hebat. Campak di mana satu dunia jadi hebat. Campak di Malaysia jadi malas. Mengada-ngada, bertongkat-tongkat, menyampah aku. Nasib baik aku ni Jawa. Ya. Aku menyampah betul kat Melayu. Ni Iban ni Iban. Kadazan. Sikit atas daripada Melayu. Ya, nasib baik. Yang ini tak tahulah ni. Tak talent. Nasib baik. Orang Siam. Okey, selepas. Tak, jangan gurau-gurau. Kita campak ke luar negara, kita berdikari sebab kita ada Allah. Kita yakin kita boleh hidup. Tapi campur di Malaysia, ya Allah, mengada-ngada, ya Allah. Sikit-sikit minta tolong, sikit-sikit minta, ya Allah, wakbar, malunya saya. Ya, malu betul. Ni tidak ada semangat survival. Kenapa tak ada semangat survival? Ni dia. Saya pernah teringat last, ya. Ada teringat satu kata-kata atau doa Nabi Isa AS. Oh Allah, aku cemerlang kalau semua sahabat-sahabat di sekitar aku sama-sama cemerlang. Tapi kalau ada ramai orangku masih gagal, aku gagal, oh Allah. Kalau semua orang Melayu Islam di Malaysia pegang satu sikap, aku cemerlang kalau semua orang Melayu sama-sama cemerlang. Tapi kalau ramai orang Melayu masih gagal, so orang depan ni semua masih gagal sebab ramai orang Melayu masih gagal. Masih teruk remaja kita. So kami masih gagal. Tapi kami tak give up. Allah benci orang yang give up. Tapi setan suka orang give up. So maksud saya malam ni, tolong tuan-puannya, tolong ya. Malam ni, kalau semalam tak buat, tak apalah. Malam ni jangan tidur sebelum doakan jiran-jiran. Doakan jiran-jiran. Maafkan jiran-jiran. Niat nak bantu jiran. Bahagiakan jiran. 4 cukup. Doakan jiran. Maafkan jiran. Bantu jiran. Dan bahagiakan jiran. Kata Nabi, doa jiran untuk jiran makbul. Doa kawan untuk kawan makbul. Tapi saya orang sains yang tak pernah belajar agama secara formal. Saya bertanya pada seorang ulama, kenapa tuan, ustaz, doa jiran untuk jiran makbul? Saya tahu doa jiran untuk jiran makbul sebab Nabi cakap. Tapi saya nak tahu kenapa. Kenapa doa diri untuk diri kadang tak berapa makbul? Kata Ustaz Osman Al-Muhammadi, kalau jiran, doakan jiran waktu malam, maghrib, isyak, subuh atau waktu tahajud. Yang ini pukul 3 sampai pukul 5 pagi waktu tahajud ya. Kita doakan jiran. Apa jadi? Kita doakan jiran, ya Allah, selamatkan jiran-jiranku. Ada anak-anaknya yang bermasalah, selesaikan ya Allah. Anak nak ambil baik, seluluskan ya Allah. Ada jiran aku yang bergaduh, damaikan ya Allah. Ada jiran aku nak berpoligami, lembutkan hati isteri. Ya Allah, ya.
Kalau susah sangat, bahaya sangat ya, seselamatkan burung suaminya ya Allah. Supaya tak jadi. Contohlah Ustaz, contoh. Ya, contoh. Jangan ikut doa saya, jangan ikut doa saya. Apa kata Ustaz Osman Muhammadi? Kalau kita doakan jiran, Allah hantar malaikat berduyun-duyun untuk mengaminkan doa kita. Duduk sebelah kita, amin. Apa jadi pada doa kita kalau malaikat aminkan? Makbul. Tapi malaikat tak berhenti. Habis aja amin, terus malaikat berdoa, ya Allah, seperti mana yang Farhan ini doakan Mak Fadilah untuk dapat berpoligami, yang kau bagi kat dia boleh-boleh lagi tak je. Contoh. Saya baru seorang isteri, bukanlah geram, cuma teringin juga. Tapi takut, pak kata pada ayah lan, takut. Bukan takut, hormat. Lebih kurang lah tu. Ya, so tolong doakan jiran, please doakan jiran. Ya, sebab survei saya orang sains, survei saya tak sampai 3% orang Islam Malaysia mendoakan jiran-jirannya tiap-tiap hari. Doakan satu sumber yang hebat agar remaja kita selamat, insya-Allah. Wallahu alam.